apa nama? Ah, InsyaAllah hari ini Ya, ayat 73. 73 surah At-Taubah Ustaz, insyaAllah. At-Taubah 73. Sekejap ya, sekejap. Di pagi-pagi kena menghadap imam besar dulu. Mana tahu dia ada apa? Amanat ke ha, ha. 73. Bismillah, bismillah. At-Taubah 73. Minggu yang lepas kita dah sampai apa ya? Ya ayuhan Nabi yujahil kufar. Oh, okay. So, boleh start? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya. Analisa Lisanul Arab. Masyhur. Okey. So, surah Taubah, kita dah sampai ayat yang ke-73. Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Minggu yang lalu, um, Allah menjanjikan orang-orang beriman, lelaki dan wanita, syurga yang kekal di dalamnya. Bukan dah sampai ke ayat ni? Belum Ustaz. Belum? Yang 73 belum Ustaz. Belum ya? Azizun Hakim, Fauzul 72 Azim. yang pasal akhlak sosial tu. Last sekali pasal akhlak sosial ayat 72. Oh, Yang rasa sama. macam okey, okey, okey. So, ayat ini berkait dengan apa yang ada di atas sebab di atas ayat 72 dan 71, 72 Allah memberi apa nama? Um, peringatan kepada orang beriman lelaki dan wanita tentang apa yang perlu dibuat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, berbanding orang munafik yang suka ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. um, uh, Sementara orang beriman lelaki dan wanita diarahkan untuk menyuruh perkara yang baik dan menafikan ataupun ingkar kepada perkara yang tak baik. Seterusnya mendirikan solat, kemudian diberikan ganjaran tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan ditutup dengan okey, yes, minggu lepas kita tutup dengan huwal fauzul azim. Kenapa Allah guna fauz? Kerana um, perkara yang kita nak buat tu sukar dan susah, terutamanya dari sudut aulia ini, dari sudut kita nak menjadi apa nama, pelindung, melindungi orang lain. Nak melindungi orang lain ni, kita akan menjadi apa nama, yelah, pelindung ni kan kita akan jadi barrier. So, barrier ni berada di barisan paling hadapan. So, caci maki, kata-kata nista akan kita terima dulu. So, itu gambaran fauzul azim. Kerana um, kita sanggup diperlakukan begitu, maka ganjarannya besar. Ya ayuhan Nabi, Allah beri peringatan pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, jahidil kufar, tentanglah, lawanlah orang-orang kafir.
wal munafiq, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka, wa ma'wahumun nar, tempat mereka ialah jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat. So jahilul kufar artinya berusaha dan berjuang sungguh-sungguh. Dia bukan sekadar mengangkat senjata, tetapi dakwah Nabi itu perlu sungguh-sungguh. Dan dakwah ini sebenarnya sukar dan susah. Dakwah begini ini sebenarnya sukar dan susah. Saya bawa contoh ayat yang selalu kita baca, tapi kefahamannya tu aku baru faham. Ayat tu selalu baca, tapi kefahamannya tu baru datang. Benarlah bahawa Quran ini kita takkan boleh kuasai terus, tapi dia perlu masa. Okey. Contohnya ayat yang ni kan. No, ayat ni. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Janganlah engkau binasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan perbuatan mereka. Apa yang mereka buat sehingga Nabi berduka cita dan binasakan diri? Apa yang orang kafir buat sehingga Nabi duka cita dan binasakan diri? Rasa-rasanya lah. Cuba teka. Saya teka. Apa yang orang kafir buat? Apa kesan-kesan buruk perbuatan mereka ni? Kalau sekadar enggan beriman dengan keterangan Quran, ini terlalu umum. Tapi apa sebenarnya yang mereka buat sehingga Nabi binasakan diri? Allah tegur Nabi, jangan coba, jangan binasakan dirimu dan berduka cita. Apa yang mereka buat? So rupanya Allah sudah mention sebelum itu, 2 ayat sebelum itu. Mereka ambil anak bagi Tuhan. Ittakhadallahu walada. Mereka kata Allah ada anak. Dan kemudian Allah beritahu apa yang mereka sebut tu dusta. Bila guna perkataan dusta, maksudnya orang-orang kafir ini bukan tak tahu. Tahu tapi mereka tipu. Allah tak kata iyaquluna illa dhalin. Nasrani diibaratkan sebagai dhalin kan? Sesat, tak tahu apa-apa. Tapi kali ini Allah guna kaziba, bukan dhal. It seems like dia dia menggambarkan bahawa orang-orang ini tahu Allah tu tak ada anak. Tapi insist untuk sebut juga. Untuk mereka, untuk berdusta atas nama Tuhan. Malah kaziba di sini bukan merujuk kepada orang-orang awam, tetapi pendukung agama. Lalu kaitannya bagaimana? Tuan-puan, siapa yang paling tahu tentang Allah? Nabi. Rasulullah. Kan, Rasulullah paling tahu tentang Allah. Dan sekarang ini, siapa paling tahu tentang mak bapak kita? Kita lah kan, anak dia. Dan sekarang, bila kita main dekat taman, tiba-tiba ada orang kata, mak kau hijau. Tak, mak saya tak hijau, mak saya Jawa. Tapi dia tetap insist kata mak kita hijau, mak kita hijau. Apa kita rasa? Marah. Kan orang bercakap sesuatu tentang Allah depan Nabi. Nabi paling tahu tentang Allah. Dan orang bawa satu dakwaan yang tak berasas tentang Allah. Nabi rasa apa? Nabi rasa marah. Tapi in the meantime, orang itu adalah medan dakwah Nabi.
Nabi tak boleh nak tunjuk reaksi marah. So, dalam masa yang sama, orang tu kelihatannya macam tak tahu. Nabi perlu bagi tahu, Nabi perlu dakwah. Dakwah pula dengan lembut. Dakwah ni nak mengajak. So, di sini perasaan Nabi marah, geram, kesian, sayang. Sampai macam tu. Dan ini ni untuk level Nabi berperasaan macam ni. Kan, menanggung duka cita, hampir binasakan diri. Sebab tekanan emosi yang dahsyat di dalam jiwa ni pada orang-orang kafir. Bayangkan sayangnya Nabi kepada orang beriman. Untuk orang kafir saja begini rasanya. Nabi tak benci, tapi Nabi kesian. Kalau bukan aku, siapa yang nak selamatkan diorang? Sekarang, Allah surah apa? Jahidil kuffar. Kau sungguh-sungguh usaha berjihad untuk dakwah mereka. Diorang sebut tentang Tuhan yang bukan-bukan. Nabi rasa sedih, kecewa. Tapi dalam masa yang sama arahan daripada Allah begini. Sungguh-sungguh kau dakwah pada mereka. Ui, oh. So, tugas Nabi itu berat. Super berat. Allah suruh sungguh-sungguh. Dan arahan ini pada siapa? Pada Nabi. Allah tak kata, ya ayyuhallazina amanu. Bayangkan kalau arahan itu, ya ayyuhallazina amanu. Masak kita. Kita tak perlu sampai orang sebut yang bukan-bukan tentang Allah, lalu kita kecewa untuk dakwah. Tak perlu. Cukup Syafini roll her eyes. Kan, dalam macam ni, bila tengah saya bercakap, dia tiba-tiba, yalah Ustaz. Cukup macam tu. Saya sudah terus hilang rasa nak kuliah. Okeylah kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Ha. Tapi Nabi menerima bukan hanya itu. Malah Allah suruh Nabi berjihad. Sungguh-sungguh berjuang. Usaha dakwah. Tegakkan kebenaran. Malah bukan kafir. Tapi kufar. Kufar ini sirah muntahal jumuk. Yang sangat-sangat engkar pada Allah dan Rasul. Penentang sebenar. Wal munafiqin, dan kelompok orang-orang munafik yang berpura-pura. Waghluz alaihim, bertindak keras. Maksudnya, jangan kerana pujuk rayu mereka, engkau pun berlembut. Tidak. Firm ideologimu. Tegas. Sikapnya tu keras, tegas. Betul, setuju dengan Puan Mia. Selalu kata dakwah dalam rumah dulu, settle baru buat luar. Tak, Nabi buat serentak. Dalam pun ia, luar pun ia. Sebab tu surah Ahzab gabungan antara krisis keluarga dengan peperangan. Buat serentak. Dan Ibnu Ashur, dia menekankan bahawa ayat ini tunjuk pentingnya tegas dalam menghadapi musuh. Dan jihad bukan sekadar physically jihad, tetapi firm dalam ideologi. Firm dalam ideologi. Ada eloknya juga sudut pandang bagusnya kita melihat pertembungan antara mereka yang mendukung Asy'ariyah Maturidiyah dengan mereka yang rasa terlalu berfalsafah, baik ambil Salafi. Sebab kita nampak kedua-dua pihak dia firm dengan ideologi yang dia pegang. Dia akan bawa datang
dalil yang menyokong pandangan dia. Problem utamanya ialah jangan libatkan orang awam. Orang awam tak faham. Orang awam akan ikut-ikut. Dia akan hasilkan taklid buta. Perbincangan semacam ini dia perlu perbincangan tertutup, bukan secara terbuka. Akhirnya nanti kita akan bawa orang awam. Yang satu yang menyokong kita. Yang satu lagi yang tak menyokong kita. Puak ketiga nanti dia akan jadi khawarij. Aku tak mau tahu, aku tinggalkan. Kan bila kita mengambil pengajaran seperti yang dinasihat dalam buku Al-Fusanatin tu, kan, bila umat waktu tu hanyut dalam perebutan kuasa politik antara Ali dengan Muawiyah, muncullah puak ketiga Khawarij yang mengatakan Ali perlu dibunuh, Muawiyah perlu dibunuh. Wah, itu ekstrim. Itu ekstrim. So, kita tak naklah pertembungan itu menghasilkan puak yang ketiga yang tak mau tahu langsung tentang diorang ni. Gitu. Kemudian Ar-Razi menyatakan bahawa ayat ini memberikan kita penegasan peranan Nabi sebagai pemimpin yang perlu melawan, menentang penentang-penentang agama dan satu kufar, penentang-penentang agama. Satu lagi pihak Allah sebut munafik. Begitu Ar-Razi. Kalau Ibn Ashur tadi dia dua-dua. Tapi Ar-Razi dia melihat beza kufar, penentang-penentang fizikal dan munafik yang berpura-pura. Munafik ni bahaya internal. So ayat ini merujuk kepada eksternal dan internal, ancaman luar dan ancaman dalam. Ancaman luar dan ancaman dalam. Dan kita boleh lihat pesanan Nabi SAW yang menyatakan jihad yang terbaik ialah ucapan yang adil di hadapan penguasa yang zalim. Kan ini kesungguhan. Kesungguhan paling adil ialah kita kesungguhan yang terbesar. Kesungguhan yang terbaik, jihad yang terbaik ialah bila kita ucapkan, tegakkan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Dan nasihat itu dia bukan sekadar jihad itu, dia menunjukkan jihad itu bukan sekadar berperang secara fizikal, tetapi keadilan yang perlu ditegakkan. Sebab nak tegakkan keadilan ini sebenarnya sangat sukar. Kan dua orang kanak-kanak bergaduh. Gaduh tarik rambut. Maksudnya kanak-kanak perempuan. Kalau kanak-kanak lelaki dia tak tarik rambut. So dua orang anak-anak gaduh, bergaduh depan mata kita. Bertarik rambut. Dan seorang dah mula nangis. Yang nangis anak kita. Yang nangis anak kita. Anak jiran, okey. Dan bila dipanggil, okey, apa? Macam mana berlaku? Anak jiran kata, ini budak. Dia bawa basikal, dia langgar saya. Not even say sorry. Itu jam jiran dalam rumah. Tak nampak kejadian. Kita menangkan siapa? Belum tentu anak jiran menang. Belum tentu. Mau adil tu. Lebih-lebih lagi bila melibatkan peribadi. Kan?
Kalau betul mau adil, kasih jual lah tu semua duit, bikin bayar hutang. Fashion Valley. Berapa banyak beg dia ada? Adalah salah satu beg tu, diorang nilai lebih kurang 105,000 USD. Salah satu daripada beg yang dia kan suka tayang beg. Orang tengoklah beg. Oh, ini jenis ni, ini jenis ni. Salah satu beg tu harga dia 105,000 USD. Sebiji rumah kita. Dan dia bukan ada satu beg. Kalau mahu betul adil, buat apa yang sepatutnya. Dia bukan perlu kata, oh, apa nama, saya terpaksa jual beg yang saya dapatkan hasil daripada titik peluh saya. Peluh mana yang bertitik tu? Peluh mana yang bertitik tu? Tunjuk sikit. Mana peluhnya tu? Kan? So, ayat 73 ini, dia membawa kita, apa nama, dia bukan sekadar nak memperlihatkan betapa Allah arahkan Nabi perlu tegas, tapi tanpa ketegasan daripada Nabi, agama ini tak akan sampai pada kita. Kalau Nabi mudah bertolak ansur berkaitan dengan agama, agama ini pasti akan berubah daripada dulu lagi. Kerana ketegasan Nabi itulah. Bila part peribadi Nabi, Nabi dikutuk, dihina, Nabi tidak berikan respon keras. Tidak. Tapi bila berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi dilihat tegas. Nabi sangat tegas. So sepatutnya kita juga begitu. Melibatkan apa nama? Peribadi, kita masih boleh bertolak ansur. Tapi bila melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, di situ apa nama? Perlu dilihat tegas. Tegas. Okey. Kemudian next kita nak pergi ayat 74. 74. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Oi. Wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka suka guna nama Tuhan. Mereka suka bersumpah dengan nama Allah. Bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan Nabi. Yahlifuna billah ma qalu. Dia kata tak, kami tak cakap apa-apa pun. Walaqad qalu, padahal sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kufur, perkataan kekafiran. Walaqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah jadi kafir setelah Islam. Oh, bila kafir setelah Islam ni, kita tahu siapa yang bercakap ni. Siapa? Munafik. Kemudian, dan mereka telah kafir setelah Islam. Dan mereka merancang yang mereka takkan mungkin boleh peroleh. Wahammu bimalam yanalu. Mereka merancang sesuatu apa yang mereka tak mungkin capai. Dan mereka tidak mencela kecuali kerana Allah dan Rasul telah limpahkan kurnianya kepada mereka. Wa ma naqamu ni mencela, illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadli. Bila mereka dah dapat nikmat
sudah dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya, baru mereka mencela. Gitu. Dan jika mereka bertaubat, itu lebih baik. Bayangkan setelah dia buat apa yang dia buat, Allah masih lagi berikan peluang. Fa'iyatubu yaku khairan lahum. Kalau mereka bertaubat, itu lebih baik. Tapi kalau mereka tetap berpaling, nescaya azab daripada Allah. Mereka akan dapat azab yang pedih fid dunia dan akan membawa ke akhirat. Dan di dunia lagi, fil ardi, mereka tak dapat sebarang wali pelindung, wala nasir dan penolong. Perkataan yahlifun, mana yahlifun? Ni yahlifun. Kata akar dia halafa, maksudnya sumpah. Halafa, sumpah. Kenapa tak kata wa aqsimu billah? Kenapa yahlifun? Yahlifun, sumpah di sini bermaksud sumpah dekat sini ni ada tujuan. Allah gunakan halafa sebab tujuan dia bersumpah untuk menutupi kebenaran. Tujuan dia bersumpah tu untuk tutup niat mereka. Sebab tu Allah guna perkataan halafa. Cuba kita tanya. Halafa. Apa maksud perkataan ni? Aku tanya ChatGPT ya. Halafa maksudnya bersumpah atau mengambil sumpah. Perkataan ini merujuk kepada tindakan seseorang yang bersumpah atau buat janji dengan meletakkan satu perjanjian secara tegas. Sama ada di hadapan orang atau dalam hati. Sumpah yamin atau qasam dianggap sebagai satu bentuk ikrar yang perlu ditepati, kecuali jika melibatkan perkara yang tak baik. Apa beza dengan yamin? Gitu. Apa beza dengan yamin atau qasam? Kenapa tak guna yamin ataupun qasam? Kenapa guna halafa? Semuanya bermaksud sumpah, tetapi ada sedikit perbezaan. Ada sedikit perbezaan konteks. Halafa merujuk tindakan mengambil sumpah secara umum. Yamin pula secara literalnya tangan kanan. So dia bermaksud sumpah yang diangkat tangan macam tu, kan ikrar. So bila tangan kanan diangkat, dia dianggap simbol kehormatan dan kejujuran. Kalau yamin tu sumpah yang ada dignity lah, ada kejujuran. Dan biasanya yamin digunakan untuk konteks perundangan. Macam apa? Amber Heard tu kan. Bila mahkamah kata, okey, bersumpah atas nama Bible, dia angkat tangan macam tu. Letak tangan dekat Bible, saya akan cakap benda yang benar saja, kecuali yang tak benar saya tak cakap. Hanya yang benar-benar belaka. Tu yamin. Dalam konteks perundangan. Dan kalau melanggar sumpah yamin, dia perlu kafarah. Kalau melanggar sumpah yamin, dia perlu bayar kafarah. Manakala qasam pula, sumpah yang lebih formal, sering digunakan untuk sumpah yang sangat serius atau formal, terutamanya bila Allah sendiri bersumpah menggunakan perkataan qasam. Halafa, kesimpulannya, halafa tindakan bersumpah yamin dalam konteks hukum dan fikah
Qasam pula lebih formal. Digunakan sumpah yang lebih serius. Entah aku pun tak faham. Tapi yang penting, begitulah. So, halafa bersumpah. Tujuannya untuk menutupi kebenaran. Tutup dan menutupi niat. Kemudian kita tengok qaulal kufur. Perkataan kufur. Kan? Walaqad qalu kalimatal kufur. Apa maksud kalimatal kufur kat situ? Dia kalimat-kalimat yang berselindung. Kufur kan menutup. Perkataan-perkataan yang kita kata apa? Double meaning. Bukan. Dia kalimah-kalimah yang menutup niat sebenar. Kalimah-kalimah yang menutup niat sebenar. Tapi lazim kita artikan sebagai apa? Perkataan-perkataan kufur. Kita mungkin boleh sebut kalau bahasa Melayu ni, orang Melayu kan dia tak suka berterus terang. Dia suka bahasa berlapik. Mungkin macam tu kot. Walaqad qalu kalimatal kufr. Mereka menggunakan perkataan-perkataan yang tidak menunjukkan niat sebenar depan Nabi. Dia pengingkaran kedustaan yang bertentangan dengan iman. Mengucapkan perkataan pengingkaran terhadap kebenaran. Atau dia cakap dalam hati dia membenci Nabi. Tapi dia guna perkataan-perkataan seolah-olah mengagungkan, memuliakan Nabi. Itu mencela Rasul. Wa ma naqamu lazimnya kita artikan sebagai apa? Marah. Marah. Naqamu tu benci dan tak suka. Dan di sini diisyaratkan bahawa mereka marah terhadap kurniaan yang Allah beri kepada Rasul dan kaum dengan orang beriman. Oh, ayat ini. Okey. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Tadi kita artikan macam mana? Mereka mencaci, melainkan setelah Allah memberi kesenangan kepada mereka. No, bukan Allah beri kesenangan kepada mereka. Cuba translation tu. Lain. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih tu. Mereka benci sangat kerana Allah beri kecukupan kepada Rasul dan orang beriman. Kan macam kita tak puas hati dengan suami asyik menangkan isteri nombor 2. Itu mudah nak faham. Oh, macam tu Ustaz. Ya. Kita nombor 1 yang sepatutnya dapat TV 65 inci tu. Tapi kenapa bagi pada yang nombor 2? Macam tu. Mereka marah, mencela, tak suka terhadap sebarang kurniaan dari Allah kepada Rasul. Kenapa dia yang dapat? Kenapa tak kami? Kenapa asyik-asyik dia je? Sebab tu antara yang dibincangkan tak berkesudahan. Terutamanya bagi orang-orang Syiah, kan? Ialah kenapa Ali tak dapat jadi khalifah pertama? Kenapa Abu Bakar? Sedangkan kalau ikut kelayakan, bukan sekadar Abu Bakar yang layak, tetapi orang-orang Madinah tu lebih berhak. Kan? Siapa baca Madinah takkan rebah? Aku tak boleh baca lagi. Sebab seronok. Jadi aku macam sayang nak habiskan. Tapi macam rugi kalau tak habiskan. Tapi macam, tu berbelah bagi tu.
hampir-hampir membinasakan diri dan bertukar cita. Kan? Madinah takkan rebah tu. Rupanya sebelum Abu Bakar terlibat sama dalam perbincangan mahu mencari melantik khalifah pertama, orang-orang Madinah, orang-orang Ansar sendiri sudah pun berbincang siapa yang layak. Dan mereka tahu mereka layak. Tapi akhirnya ketua mereka kata, Allah pilih nama kita sebagai Ansar. Maka selama ini kita akan membantu. Ui, lain tuan-puan. Lain. Tapi dalam kes ini orang munafik, tak. Dia rasa, kenapa orang-orang itu yang dapat jawatan? Kenapa tak kami? Kami lebih layak. Kan contoh mudah Allah nak uji ni bila-bila masa. Kan? Katalah sekarang ni JAKIM sedang mengambil pengambilan baru pegawai-pegawai S41. Kita ni dah lama kerja. Diorang orang baru masuk. Tiba-tiba ada satu orang baru masuk ke Masjid Negara. Dan dia diberi privilege untuk jadi imam Jumaat, jadi khatib, kemudian semua solat-solat agung datang dia jadi imam. Aku imam lama kot, kenapa aku tak dapat tempat? Kan aku imam lebih tua, kenapa anak muda ni yang di-highlight? Allah boleh uji bila-bila masa ni. Wa mana kamu? Mereka benci sebab orang lain dapat privilege lebih daripada mereka. Begitu. So, menurut Ibnu Ashur, dia kata ayat ini berkait dengan orang munafik yang talam dua muka. Berpura-pura beriman, tetapi menyimpan kebencian terhadap agama. Kita begitu ke? Pura-pura baik depan orang, tapi menyuburkan kebencian dalam hati. So, apa beza kita dengan orang munafik tu? Kita cuma tidak melihat bahawa orang yang kita benci itu, kita hanya melihat bahawa orang yang kita benci itu hanya sekadar susuk tubuh yang kita tak suka. Tapi sebenarnya kita perlu lebih jauh melihat bahawa orang itu adalah hamba Allah. Dia beriman. Dan bila sebut hamba Allah dia beriman, ingatan kita terus kuat kepada satu surah dekat hujung. Dekat surah Buruj. Allah guna juga wa ma naqamu. Dan mereka marah hanya kerana orang itu beriman dengan Allah. Sekarang ni pandangan kita terbatas hanya kerana dia tu Syafini. Tapi rupanya kalau kita pandang lebih jauh, Syafini itu orang beriman. Kita marah Syafini kerana Syafini lebih daripada kita, atau sebenarnya kita ada grudge kepada orang beriman. Itu lebih bahaya. So, kebencian kita kepada seseorang perlu dilihat bahawa dia beriman atau tidak, kan? Bayangkan kita tak setuju dengan dia, sedangkan dia juga beriman. Kita tak setuju dengan pendapat dia, sedangkan dia adalah orang beriman. Dan Ibn Ashur memperjelas bagaimana orang-orang ini mengucapkan perkataan kekafiran
Yang kita fahami tadi apa? Perkataan yang berselindung, berasal, ungkapan kekafiran itu berasal dari kedengkian mereka terhadap nikmat yang Allah beri kepada orang beriman. Dan orang-orang ini merasa tersisih dan begitu dengki terhadap pemberian dari Allah. Dan ulama itu menjelaskan lagi, walaupun mereka bersumpah, walaupun cara mereka bersumpah itu tidaklah mengucapkan sesuatu yang salah, ditegah, tetapi di sisi Allah sumpah mereka tidak berguna kerana Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Gitu. Manakala legendary, legendary, legendary Imam Razi, Fakhruddin Ar-Razi, kita melihat dia ni legend dari sudut bahasa. Tuan-puan, Imam Razi ni Mu'tazilah. Mu'tazilah ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita lihat dia punya tafsir, ulama-ulama mengkaji tafsir dia, kerana dia ini mengungguli bahasa Arab. Dia ni pakar bahasa. So dari sudut bahasa, nak memahami kalimah-kalimah Quran itu, dia yang mengungguli. Kita bukan mengambil akidah dia, tapi mengambil bahasa dia. Dia melihat ayat ini dari 3 sudut. Pertama, ingkar terhadap Islam. Mereka dah masuk Islam tetapi kemudian kembali kepada kekufuran sebab tak selari dengan kehendak diri. Dah join kelas ni tapi tak nak join sebab Ustaz Nazri asyik gelap je, tak nampak dia punya wajah. Kan mengingkar ni tak nak. Gitu. Kemudian yang kedua, dia lihat bahawa orang-orang munafik ini, dia orang punya kemarahan tu, dia orang punya kemarahan yang tak ada alasan untuk marah pun. Sebenarnya mereka mencari-cari alasan, tapi alasan tu tak jelas. Mereka tidak memiliki alasan untuk benci Allah dan Rasul. Dan alasan-alasan yang cukup, apa orang Indon kata sepele. Apa sepele? Yang tak ada nilai pun. Yang simple. Alasan-alasan yes, saja diada-adakan. Contohnya, sebab jiran sebelah beli kapet baru. Marah. Dia beli kapet, lantak dia lah. Tapi sebenarnya itulah penyebab kita bergaduh sekarang ni. Hanya kerana alasan-alasan simple. Alasan-alasan material. Kenapa tak suka Kak Liza? Sebab dia orang Penang. Orang Penang ni bawa kereta entah apa-apa. Alasan yang alah. Kenapa tak suka dia sebab dia gemuk? What? Sebab dia kurus. What? Kan? Alasan-alasan yang ialah Allah beri nikmat pada orang tu kot. Allah beri dia kaya, kau nak dengki apa pasal? Allah bagi dia B40, kau nak dengki apa pasal? Selalunya pertemuan kita begitu. Kenapa tak suka dia sebab dia lelaki? Dia bukan boleh ubah diri dia jadi perempuan. Tak boleh. Kan? Nikmat yang Allah beri. Kita benci sebab nikmat yang Allah beri. Tapi kita tak melihat begitu. Kita melihat, kita memang benci, memang tak suka siapa pun dia. Dan Ar-Razi mengaitkan benda ni dengan sifat orang munafik yang dengki dan tidak pernah reda terhadap apa pun bentuk kebaikan yang orang lain dapat. Dia
marah sebab dia tak dapat, itu je. Kita baca ayat Quran panjang, tapi rupanya penyakit itu ada pada kita. Kita marah kalau kita tak dapat. Orang lain dapat, kita marah sebab kita tak dapat. Begitu. Dan kemudian yang ketiga, ancaman yang Allah sebut itu sangat serius. Sangat serius. Kesalahan yang mereka buat ni serius. Kerana apa yang mereka buat ialah berusaha merosakkan agama, memperlihatkan permusuhan jelas terhadap Allah dan Rasul. Itu sebab tu Allah sebut azab dunia dan akhirat. Minggu lepas aku tengok satu penjelasan daripada Ustaz Adi Hidayat tentang doa. Tentang doa. Begini. Dia kata, kita ni macam gelas ni. Okay? Kita ni macam gelas. Setiap daripada permohonan kita, kita angkat pada Allah dan Rasul. Kita angkat pada Allah dan Rasul. Kita angkat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pasti memakbulkan. Disebut pasti, yes, sebab fastajaba. Allah yang makbulkan. Siapa lagi yang makbulkan doa? Allah. Sebab tu Allah akan pasti makbulkan. Cuma doa yang makbul itu boleh jadi terhalang kerana ada penutup atas gelas tu. Doa itu terhalang kerana ada penutup di atas gelas tu. Penutup tu boleh jadi zulumat. Zulumat yang menutup. Apa bentuk zulumat? Kekufuran kita, dosa kita, mungkin ada syirik kita, syirik kecil kita. So, setiap zulumat itu yang perlu dinyahkan dulu. Satu dalam hadis yang berkaitan tu, seorang musafir, pakaiannya berdebu, mengangkat tangan, menyebut, Ya Rob, Ya Rob. Sekurang-kurangnya orang bermusafir itu ada 5 sebab dosa dia cepat dimakbulkan. Pertama, dia dalam keadaan musafir. Kedua, pakaiannya yang berdebu. Solat istisqa, pakaian berdebu. Salah satu adab untuk solat minta hujan tu. Kemudian dengan nada rendah diri, dia merendah diri. Dia bukannya berdoa dalam keadaan sombong, dia benar-benar sukar merendah diri, merayu-rayu. Dah 3. Kemudian dia mengangkat tangan, doa angkat tangan kot, bukan doa sambil lewu. Kan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita tak angkat tangan pun waktu nak berdoa tu. Tapi dia angkat tangan dan dia sebut Ya Rob, Ya Rob, Ya Rabbana. Menyebut nama Tuhan. Berdoa menyebut nama Tuhan makbul. At least 5 alasan doa dia sepatutnya makbul. Tapi Nabi kata apa? Bagaimana mungkin makbul kalau pakaiannya haram, makanannya haram. Sebab tu kita perlu gambarkan ada penutup. Penutup itulah yang menafikan doa kita boleh terima. Allah sudah pun memakbulkan. Part penerimaan kita ni yang ada penutup. Maka kalau kita tahu kita ada tanda-tanda yang boleh menutup doa tu, kita perlu usahakan untuk hilangkan. Dengan cara apa? Bertaubat, beristighfar. Kan? Lagi-lagi kalau zulumat itu dalam bentuk apa? Sifat-sifat munafik. Apa sifat munafik? Bila bicara dia dusta, berjanji dia mungkir, bila diberi kepercayaan dia khianat. Cuma nak tanyalah puan-puan,
adakah bila suami ada perempuan lain tu dikira sebagai curang? Kan? Suami ada perempuan lain, adakah itu curang? Atau dia open to discussion? Kan? Apa maksud curang? Curang ialah kalau dia sudah memberi komitmen, dan dia berjanji, there is no, tak ada dah perempuan lain. Tapi dia buat, ada curang. Tapi dia tak pernah buat macam tu pun. Unless kalau perempuan yang berhubung dengan lelaki lain. Itu baru curang sebab perempuan dah tak ada pilihan lain. Ceng. Yes, commitment is the key word. Kalau dia berjanji untuk memberi komitmen hanya pada kita seorang dan dia buat sebaliknya, yes, itu curang. Tapi kalau dia tak pernah pun menyatakan, tak ada pun sebut dalam yang lafaz apa tu, ta'liq, jika I berhubung dengan wanita lain. Kan? So, to prevent, anak kena perhatikan lafaz ta'liq. Sebelum kahwinkan anak, pastikan kedua-dua orang setuju. Satu, my sister, dia buat lafaz ta'liq tertentu. Sebab tak semua wanita boleh menerima ketentuan poligami itu. Maka dia buat lafaz ta'liq tertentu. Gitu. Janji lelaki, jangan percaya sangat, aku lelaki. Kan? Tarikh lahir kita pun dia lupa. Setakat janji macam tu, cepat sangat lupanya. Dia letak komitmen sini dan sana. Hui, itu double barrel nama dia. Itu double barrel. Kan. Tapi begitulah. Bila sebut tentang bila dia diberi kepercayaan dia khianat, apa maksud khianat di situ? Bagaimana kita memberi definisi kepada khianat ataupun curang itu? Kan. Dan Nabi pernah mengingatkan kita tentang bahaya nifak yang ada dalam hati. Nifak yang berada dalam hati ini lebih berbahaya dari kekufuran yang terang-terangan. Kan? Munafik yang ada dalam hati, nifak dalam hati itu lebih bahaya daripada kekufuran terang-terangan. Begitu. Okey. Next, ayat 75. Wa minhum, dan ada antara mereka, man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ada antara mereka yang telah berjanji kepada Allah. Man ahadallah. Ada yang berjanji pada Allah. Lain. Mana? Lain atana min fadlik. Kalau Allah beri sebahagian dari kurnianya kepada kami, pasti kami akan bersedekah. Lana saddaqan walanakunanna minas salihin. Pasti akan kami bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Siapa yang tak pernah sebut macam ni, tuan-puan?
Ustaz, saya susah nak sedekah, Ustaz. Saya pun cukup-cukup makan. Tapi kalau saya kaya, Ustaz, saya janji. Kalau saya dipilih, saya janji. Ini projek jambatan akan siap. Lanasaddaqan, kami akan bersedekah. Oh, sebiji. Dia tak tukar. Satu huruf pun tak tukar. Ayat sama. Ayat ini tentang orang munafik yang buat janji pada Allah. Kalau Allah beri, aku akan jadi baik. Kalau aku kaya, aku pergi masjid, aku solat. Sekarang aku 27. Kalau aku pergi interview jawatan ni dan dapat, aku akan jadi baik masjid tiap waktu. Bila dah dapat. Full. So, setakat suami bagi komitmen yang I love you seorang. Dia sedang beri komitmen pada Tuhan. Ini ayat, orang ni sedang beri komitmen pada Tuhan. Dia bukan nazar. Yang ni bukan bentuk nazar. Kalau nazar tu dia sebut. Perlu sebut perkataan nazar tu. Tapi yang ini, dia berjanji dengan Tuhan. Jika Allah beri sebahagian dari kurnianya. Kalau Allah beri aku kaya, pasti kami akan sedekah. Dan pasti kami orang yang saleh. Dan Allah kata, sebahagian daripada mereka, wa minhum man ahada. Ahada berasal daripada ahdun, perjanjian atau sepakat. So, mereka buat perjanjian atau janji kepada Allah namun tidak menepatinya. Dia bukan nazar tapi berjanji kot. Sekarang aku tak kaya, tapi kalau aku kaya nanti aku akan rajin bersedekah. Atana ni, atana daripada perkataan ata, memberikan, menganugerahkan. Mereka minta agar Allah beri kurniaan, harta, rezeki dengan janji bahawa mereka akan jadi lebih baik. Dermawan jika dikabulkan. Selalu kan minta waktu solat duha. Kenapa solat duha? Supaya rezeki itu lancar sikit. Bila dah lancar, dia beli beg. Penuh almari dengan beg. Tapi tak ada pun beg yang dijual. Beg dak. Bukan beg dak, bukan. Tak sengaja sebut. Tak ada satu pun beg yang dia jual. Semua yang orang jual, dia beli. Dia memang suka membantu perniagaan orang lain. Tengok dia punya janji itu. Lanasaddaqanna. Kami pasti akan berinfak, memberi sedekah. Pasti. Lanasaddaqanna. Berapa kali sabdu? Sedekah, sedekah. Sedekah, pasti akan sedekah. Lam sumpah. Lanasaddaqanna. 4 kali. Anna kat belakang tu. Kali kelima. 5 kali pemeringkatan. Setakat minyak masak seri murni itu baru 3 kali. Ini 5 kali penegasan. Kami pasti akan memberi sedekah, akan infak. Ini janji abang yang. Suami kita kan janji macam tu. Sekarang abang belum mampu yang. Nanti kalau abang dapat rezeki lebih yang confirm yang. Abang janji akan bayar nafkah. Rupanya bila dia naik pangkat, kahwin 2.
nafkah kita ke laut, apa ke laut. Senang bagi contoh macam tu, kan? Biar cepat ingat. Lanasaddaqanna. Dan walanakunanna, kami pasti akan jadi orang saleh. Dia berkomitmen bukan alang-alang. Dia janji bulan bintang. Ni. Tapi kita tak pernah buat macam tu, kan? Tak ada. Ini sifat orang munafik. Huyo. Jauh lubuk hati paling dalam. Kan? Ibn Ashur kata, dia menekankan bahawa janji semacam ini seringkali hanya dibuat oleh orang-orang yang ingin manfaat kebaikan Allah tanpa sebarang niat untuk beribadah pun, atau tanpa untuk menjadi lebih baik pun. Tak. Dia cuma mahu manfaat je. Kan, contoh lain. Dia kata, bro, lama tak jumpa bro, pinjam 100. Engkaulah paling dermawan, engkaulah intan permata, payung negara, engkaulah tonggak madani, pinjam 100, nanti aku bayar bulan depan. Dia punya bulan depan tu dia tak sebut bulan berapa, tapi yang penting kat depan. Setiap kali orang tu tuntut, bro, mana 100 bro? Bukan aku kata bulan depan. Sampai sudah tak jumpa bulan depan. Sebab sekarang ni, bulan ini bulan November, bulan depan Disember. Sampai Disember, tak, bulan depan lah. Bukan bulan yang ni. Memang aku janji bulan depan. Sampai ke sudah bulan depan dia. Tu baru 100. Kan? Dan Imam Razi dia sebut tentang ciri khas orang munafik yang langsung tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Dia tidak jujur kepada Allah, menggunakan janji sebagai alat untuk manipulasi. Bayangkan kalau Allah pun dia berani untuk manipulate setakat manusia. Kan? Mahu aku buat baik, jadikan aku kaya dulu. Kalau Allah pun dia berani manipulate, setakat Nazri, Syafini apa sangat? Nuriza, kan? Dan ayat ini memberikan peringatan bagi orang-orang Islam agar tidak mudah berjanji kepada Allah jika tidak mampu penuhi. Orang yang berjanji pada Allah, dia perlu berpaksikan keikhlasan, bukan kepentingan peribadi atau duniawi. Ya Allah, beri aku kaya agar aku dapat bersedekah. Tidak, tunjukkan dulu engkau mampu bersedekah sampai engkau kaya. Kan? Tunjukkan dulu dia mampu bersedekah sehingga dia kaya. Kan? Rasulullah pernah ingatkan, siapa yang bernazar untuk taat pada Allah, maka hendaklah ia taat. Dan siapa yang bernazar untuk buat maksiat, jangan buat. Gitu. So, pentingnya kita untuk jaga janji dan komitmen tanpa ada sebarang niat tersembunyi dan keuntungan peribadi. Ayat ini memang membekaslah. Membekas. So, kita nampak benda tu live. Abang janji, abang akan tunaikan. Jangan. Ya Allah, aku janji kalau aku kaya, aku akan jadi lebih pemurah. Rupanya tak. Kemudian, falamma. Tengok. Tadi
Allah beritahu dia berjanji. Sekarang Allah beritahu realiti yang berlaku. Falamma atahum min fadli. Dan ketika Allah beri mereka min fadlihi, bukan semua, sebahagian kecil je min fadlihi. Allah tidak jadikan dia kaya-kaya, Allah cuma jadikan dia kaya. Allah tak jadikan dia kaya raya, Allah cuma jadikan dia lebih mampu. Min fadlihi. Kesan dia apa? Bakhilu, kikir, kedekut, tai hidung masin. Bakhilu bihi. Dia bakhil dengan apa yang Allah bagi tu. Allah, Allah, Allah. Nak tengok mudah je. Kita boleh buat eksperimen kat rumah. Boleh buat eksperimen kat rumah. Anak kita ada 2 orang. Satu namanya Hauna, satu namanya Ulia. Ulia dengan Hauna umurnya tak jauh beza. Satu darjah 3, satu darjah 1. So, bila tak jauh beza, maka dia punya persaingan agak sengit. Katalah kita bagi Hauna, si adik, kita bagi dia aiskrim. Hauna, ni aiskrim untuk Hauna je tahu. Okey. Dan kita bisik pada Uya. Uya, cuba minta aiskrim dari Hauna. Dia bagi tak? Itu baru diuji aiskrim dengan satu mandat daripada Daddy. Daddy kata tak boleh. Oh, dia pegang sampai mati mandat tu. Sedangkan kita cuma nak uji, dia boleh tidak berikan satu kelebihan kongsi dengan yang lain. Oh, kan. Dia pegang tu mandat, Daddy kata tak boleh, sedangkan dia boleh saja minta pada Daddy, Di, boleh tak bagi Hauna? Saat tadi bagi Ulia. Tadi Daddy kata tak boleh. Kan? Tak, dia pegang. Daddy kata tak boleh. Dan sekarang Allah beritahu, ketika Allah berikan dia kurnia, bakhidu bihi, dia berpaling, dia kikir. Dia kikir dengan kurniaan dari Allah. Bukan dia punya pun. Watawallau, dan dia berpaling. Wahum mu'ridun, dan terus tidak menoleh lagi. Alamak. Ini sifat sebenar manusia. Ketika Allah penuhi permintaan mereka, beri, makbulkan apa yang mereka mahu, there and then, justru there and then, mengingkari janji, menjadi kikir, bakhil, kedekut terhadap apa yang Allah beri, serta berpaling tidak lagi menoleh. Mungkin sebab dia dinasihatkan agar jangan pandang belakang. Sebab tu tak menoleh dah. Tak menoleh dah. Aku sudah kaya. Berapa banyak kisah-kisah yang macam ni berulang? Korun, kisah yang tak dapat dipastikan betul ke tak, Sa'labah. Tapi Sa'labah tu pun kisahnya sebenarnya kita tak tahu betul ke tak. Kan, tentang dia dan kambing-kambingnya. Betul ke bila dia nak bagi zakat, Abu Bakar tak terima sebab Nabi tak terima? Sedangkan zakat adalah kewajipan. Betul ke Abu Bakar tak terima? Atau adakah cerita tu mahu merendahkan pengetahuan Abu Bakar? Mahu membina hukum baru? Kan?
Zakat kewajipan kot, takkan Abu Bakar tak terima orang nak melangsaikan kewajipan. Nah, suatu kisah tu yang disebut oleh Ustaz Zul Khairi, popular di meja penceramah, belum tentu betul. Viral belum tentu sedap. So, bakhil, apa bakhil? Bakhil tu kikir. Sifat seseorang yang menahan diri, tak nak mengeluarkan. Bakhil. Kan? Macam ibu yang tak nak bersalin. Tu bakhil. Boleh ke dia? Dia tahan. Tak nak, aku tak nak bersalin. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena juga bersalin. 11.13. Dah nak habis rupanya. So, bakhil, kedekut. Dia tak nak keluarkan. So, kalau kita tak nak keluarkan harta, itu bakhil lah tu. Sedangkan kita dahulu pernah berjanji, kalau kita senang, kita keluarkan harta. Dan kenapa asyik itu dia diulang-ulang? Sebab itulah ujian daripada Allah buat kita. Harta bukan untuk disimpan. Harta untuk dibelanjakan, dikeluarkan. Sebab semakin kita mengeluarkan harta, kita akan diuji oleh Allah berulang kali. Ujian apa? Ujian berharap pada Tuhan. Sebab bila kita keluarkan, harta akan sikit. Bila sikit, kita akan rasa khawatir, takut, tak cukup. Waktu itulah kita perlu bergantung pada Tuhan. Ya Allah, berikan aku lagi supaya kita keluarkan. Berikan aku lagi supaya kita keluarkan. Tapi bila kita tak keluarkan, kita rasa cukup. Bila kita rasa cukup, ada tak kita doa pada Allah? Ya Allah, aku tak cukup. Tak. Kita akan jarang bergantung pada Tuhan. Tapi bila proses itu tidak difahami, kita akan jadi bakhil, kedekut. Takut habis. Cuba siapa boleh bantu, tolong carikan ayat. Ayat yang dia punya mafhum begini. Manusia tu punya dia bakhil kalau dia dapat pegang khazanah Allah yang begitu banyak, still dia bakhil dan berhati-hati untuk beri. Ayat mana? Cuba cari. Kita punya kedekut ni, kalaupun kita memegang perbendaharaan Allah, kita still akan berkira-kira untuk memberi. Sebab tu bila part memberi, Allah datangkan macam-macam cara, contoh, pendekatan. Yes. Ni. Tak, ini hadis. Ini hadis, bukan ada ayat Quran. Ada ayat Quran. Sebut tentang kalau kita ada perbendaraan Allah. Kan, kalau kita ada harta Allah, kita akan takut untuk belanja. Gitu. Mana ayatnya? Nanti aku cari. Isra ayat 17, Ustaz. Isra Ayat 17. 17. Kita tengok. Mari kita tengok. Memang begitu manusia di... Maaf Ustaz, ayat 100. Isra 17, ayat Isra 100. Ya. Manusia memang dicipta begitu. Kikir, kedekut. Ni. Betul. Jika kamu memiliki perbendaraan, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, idzan, kalau engkau ada memiliki khazanah perbendaraan Allah, kalaupun begitu, la amsaktum khasyatal infaq, kamu pasti akan kedekut, bakhil, takut habis, sedangkan perbendaraan Allah takkan habis. Even kalau you ada unlimited resources,
anda pasti akan limitkan pengeluaran, takut habis. Begitulah kita. Wa kanal insanu qatura. Manusia memang stingy, kedekut. Wow. So adakah kita mahu berpada dengan kalimah-kalimah qatura, bakhil disebutkan oleh Quran kerana kita enggan mahu belanja? Tapi maksud belanja tu belanja daripada titik peluh kita lah, bukan belanja daripada geran kerajaan 47 juta beli beg sendiri. Bukan. Ke situ ajalah Ustaz di hari ni. Wah, nak buat macam mana? Kita baca, walaupun saya lelaki, rasa sakit juga sebenarnya baca macam tu. Kan? Ui. Bukan apa, dia punya status tu. Apa? Korang ada baca tak yang dia buat tu? Ada orang buat analisis tentang status dia. Humble brag. Dia istilah baru. Nanti korang kena belajar ni. Humble brag. Oh, kan. Aku tak tahu bahasa Melayunya, tapi itulah humble brag. Dia konon-konon dia humble, tapi dalam masa dia brag. Saya tak tahulah gambar saya ni salah apa, tapi dah lepas ambil gambar baru rasa macam ada pipe kat belakang ni. Dia punya status macam tu. Tapi sambil pegang beg Birkin. Pegang beg Hermes. Saya tak tahu apa salah gambar saya ni, tapi ada pipe kat belakang tu. Humble brag. So, doktor pun boleh buat macam tu. Saya tak tahu apa dosa saya. Wah, kan. Saya tak tahu apa amalan isteri saya. Dia doa siang, malam, pagi, petang daripada muda dulu. Dapat suami macam saya. Kan? Mula-mula kadang-kadang macam nak puji isteri dia, rupanya nak puji diri sendiri. Gitu. So, tu tentang bakhil. Watawallau. So, bila dia dapat kurniaan daripada Allah, dia bukan sekadar tak nak bantu. Tak nak bantu orang lain, bakhil terhadap orang lain. Tapi dia seolah-olah nak tunjuk, ini aku punya. Orang lain jangan campur. Dia berpaling. Dia bukan hanya mengingkari janji, tetapi berpaling dari perintah Allah. Berpaling tadah. Mu'ridun, berpaling sambil menjauh. Berpaling sambil menjauh. Kan anak kita kan biasa pakai macam Syafini pakai tu. So, bila dia dah bercakap dengan kita, dan dia rasa tak ada apa dah, dia berpaling, kita panggil dah tak dengar dah. Dia berpaling dan terus bergerak. Saya kita panggil, tak ada dah, terus jalan. Mu'ridun, terus menerus berpaling dari Allah. Bukan sekali, bukan dua kali, terus menerus. Dah tak peduli dah. Banyak kawan kita macam tu. Waktu dulu susah minta itu, minta ini, janji itu, janji ini. Tapi bila senang, tak ingat kawan dah. Berselisih pun tak kenal. Alah, setakat imam masjid negara je apa dah hal. Tak kenal. Mu'ridun, berpaling. Kan. Ibnu Ashur, dia ada sebut tentang janji yang dianggap enteng. Allah sebut janji yang dianggap enteng. Enteng? Ya, seperti sedekah. Rupanya sedekah ni enteng. Sedekah ni enteng di sisi Tuhan. Punya entenglah senyumanmu pada saudaramu juga sedekah.
Hui, begitu. Allah menganggap sedekah ni enteng. Sehingga senyumanmu pada saudaramu juga sedekah. So, begitu mudah punya ibadah yang dia kata janji tadi mahu buat dan dia berpaling. Ui, dahsyat orang ni. Hatta bila sudah kaya, mudah ke orang senyum? Oh, tengok. Itu baru ahli tafsir memerhatikan. Kita menanggap, oh ini kerja-kerja susah ni, ibadah yang susah. Tak. Ibadah seenteng sedekah pun susah dia nak buat. Ketika Allah beri kurnia, mereka terus-menerus menyimpannya dan enggan berderma. Dan ini menandakan bahawa janji mereka sejak awal hanyalah tipuan yang muncul dari nafsu semata. Oh, ayat dia. Sifat munafik hanya berpura-pura mendekat kepada Allah ketika perlu, tetapi berpaling setelah keperluan dipenuhi. So, Nabi pernah beri ancaman kepada yang kikir. Hindarilah sifat kikir. Kerana kikir telah menghancurkan orang-orang terdahulu. Mereka diperintah untuk bersifat kikir. No. Mereka diperintah untuk menjauhi kikir, tidak bersifat kikir. Lalu mereka menjadi bakhil dan kikir. Mereka diperintah untuk menyambung silaturahmi. Lalu mereka memutuskan, dan mereka diperintah untuk tidak bermaksiat. Lalu mereka bermaksiat. Bermula dengan kedekut, kemudian dia tidak peduli saudara dia, dan kemudian dia terjerumus kepada maksiat. So, sedekah, dengan bersedekah, kita akan menyambung silaturahim. Bila kita suka sambung silaturahim, orang senang dengan kita, mudah untuk orang dekat dengan kita. Bila orang dekat dengan kita, dah tentu ramai orang kenal. Oh, baguslah Kak Liza tu. Dia memang suka bersedekah. Orang kenal. Bila orang kenal, mudah tak kita buat maksiat? Susah orang kenal mana-mana. Ustaz Nazri. Ni Ustaz yang keluar TV tu kan. Aku jumpa orang dekat Kedah. Nak pergi pasar, Pekan Rabu. Keluar daripada kereta, berjalan dengan member. Dengar orang dekat belakang. Well, orang tak penat. Tak pernah ambil gambar macam tu. Ustaz, Kedah, Ustaz. Siapa manggil? Ini bukan yang selalu keluar dekat TV tu. Ya Ustaz, kamu selalu tengok Ustaz. Entah siapa. Ustaz boleh ambil gambar tak? Awak dari mana? Dari Ceras. Dari Ceras sanggup kejar ke Kedah. Oh, rupanya pakcik dia meninggal. Pakcik dia meninggal. Dia pergi Pekan Rabu. Nampak Ustaz Nazri nak ambil gambar. Well, kalau dah orang kiri kanan kenal, duk tengok kita atas bawah. Macam aku pernah nampak dia ni. Senang nak buat maksiat. Ui, susah. So, tengok Nabi letakkan dia punya bermula dengan kikir. Kemudian putuskan silaturahim, kemudian mudah buat maksiat. Wah, gitu. So, begitulah bahaya kikir. Kerana bakhil, kikir ini, dia merupakan ibadah yang ringan. Kan nanti tuan-tuan cari hadis tentang sedekah tu. Kan banyak.
tingkat-tingkat sedekah. Senyum itu sedekah. Kita buang duri daripada jalan sedekah. So kalau kita bakhil, benda-benda kecil begitu pun susah nak buat, akhirnya kita akan disconnected daripada masyarakat. Sebab bila orang datang dekat, kita duk rasa ini mesti nak minta duit aku. Ini mesti nak minta tolong dari aku. Ini mesti, kita terus disconnected dari masyarakat. Dan akhirnya mati keras kat rumah, orang tak tahu. Kan? Aku sebenarnya dah lama popular, cuma saja rendah diri je. Wallahualam, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kata-kata Ustaz tadi akhirnya kita kait balik dengan yang sebelum ni. Ayat sebelum ni aulia kan Ustaz? Maksudnya kalau kita saling melindungi dengan cara salah satunya adalah bersedekah lah dengan cara berkongsi harta. Apa jua yang kita ada dengan memulakan terlebih dahulu. Barakallahu fikum Ustaz. Kalau ada soalan secara verbal mungkin di chat saya tak nampak ada soalan. Tapi kalau Ustaz boleh hurai sikit Ustaz. Kalau dalam ayat ni dia guna perkataan wakhlus kan Ustaz untuk kufar. Tapi kalau dalam surah Al-Fat tu kalau tak silap saya ayat ke-29 asyidda'u 'alal kufar. Ada beza ke ataupun mungkin tahap yang lebih rendah ke macam mana Ustaz? Secara ringkas. Okey. Waghlus dengan asyidda'u ala kuffar. Apa beza? Apa beza yang ini dengan kat hujung nanti kan? Asyidda'u ala kuffar. Ayat 29. Ruhama'u bainahum. Hujung surah ni kan? Okey. So, ini ayat yang ke-75. 75. Waghlus alaihim. Bukan. 74. Yang asyiddah tu saya rujuk surah Al-Fat Ustaz. Al-Fat. Waghlus Dia tak 29. Ayat 29. Kemudian nanti dekat hujung surah Taubah ni juga Allah ada sebut juga tentang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kepada orang beriman. Yes. Tapi tak sebut kepada orang kafir. Okey. So, beza waghlus alaihim ayat 73 dengan asyidda'u 'alal kuffar tu pada surah Fath ayat 29. Waghlus ni kata akar dia ghalaza. Ghalaza ni apa? Keras. Kasar. Keras dan kasar. Sementara asyiddah tu macam kat Syidah ni, Syidah. Syidah tu bermaksud kekuatan atau ketegasan. Kuat atau tegas. So kalau tadi keras dan kasar. Keras dan kasar. Dia ditujukan kepada orang yang jelas menentang dan menghalang. Orang yang menentang dan menghalang. Tetapi untuk asyiddah, menunjukkan kita kuat dan tegas, ini kepada siapa-siapa saja orang kafir dan orang munafik. Bagi penentang, yes, kita keras, kasar. Tapi bagi semua orang, kita perlu tunjuk yang kita kuat. Jangan tunjuk yang kita ni lemah. Tunduk. Itu beza yang ketara lah. Kalau dia menentang, kita juga tunjuk gedebe kita. Okey, dua ayat ni kelihatan sama. Apa beza konteks ayat? Okey, konteks yang pertama, terdapat penentangan. Maksud bentuk penentangan tu, orang-orang kafir menunjukkan penentangan bawa berperang. Perang Tabuk, perang Hunain, perang apa lagi yang disebut dalam surah ni? Perang Badar.
So bila diorang menunjukkan agresif, kita pun agresif lah. Perang Hunain terutamanya, kumpul semua orang. Perang Tabuk, kumpul semua orang, 30,000 orang. Menunjukkan kita bersungguh agresif. Walaupun bila sampai ke Tabuk, tak ada pun. Tidak berlaku pun pertempuran tu. Sama macam orang munafik. Mereka mula berani menyakiti hati Nabi dan juga orang beriman dengan kata-kata. Satu, ada sahabat yang jadi juru cakap Nabi menentang orang munafik. Dia cakap keras, sahabat tu pun cakap keras, dan Nabi tidak halang sahabat tu buat. Menunjukkan Nabi bersetuju dengan apa dia buat. Itu waghlus. Konteks dia, mereka menyakiti Nabi. Kalau orang kafir tu secara mengangkat senjata, Nabi lawan dengan perang. Dan sekarang dalam konteks orang munafik pula, serangan daripada dalam. Serangan daripada dalam. Untuk surah Fath, dia punya konteks ialah ayat terakhir tu terutamanya. Allah sedang menggambarkan Nabi menang. Apa tanda Nabi menang? Ayat 29 sebenarnya menjawab ayat pertama surah ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya engkau telah menang dan kemenanganmu jelas. So menang yang macam mana? Menang ketika engkau tunjuk kekuatan, kefirman, ketegasan. Kekuatan, kefirman depan orang-orang kafir. Menang ada. Dari sudut psikologinya, Nabi sudah menang. Tetapi depan para sahabat, engkau sangat sayang. Sangat kasih. Depan orang kafir, engkau tunjuk engkau kuat. Tapi lembutnya Nabi depan orang beriman. Dengan dua sifat itu bersilih ganti Nabi buat. Sebab bila depan orang kafir, Nabi tunjuk tegas, firm. Kejap. Tegas, firm, bukannya gedebe. Tegas, firm ni ada keputusan yang boleh diikut. Sebab, kalau kita tak faham tegas tu bagaimana, kita akan kata Nabi tidak tegas dalam perjanjian Hudaibiyah. Tegas bukan bermaksud tak boleh negotiate. Tegas bermaksud keputusan Nabi memberi manfaat jangka panjang pada agama. Nabi mengutamakan dakwah Nabi itu. Satu bila ada peluang, ruang untuk gencatan senjata, Nabi sambut dalam Hudaibiyah. Sebelum tu tak ada sebarang perjanjian gencatan senjata, tak ada. Tahun sebelum tu diorang datang 12,000. Tapi kita menurut mata kasar kita melihat perjanjian Hudaibiyah, Nabi kelihatan seperti tak tegas. Kan? Dia nak macam ni 10 tahun. Okey, 10 tahun. Abu Jandal tak boleh selamatkan. Okey, tak apa. No, Nabi melihat lebih jauh. So, dignity itu walaupun selepas daripada perjanjian itu berakhir, Umar datang kata, kita orang Islam. Kita kalau mati masuk syurga, mereka orang kafir. Kalau mati masuk neraka. Kalaulah waktu itu Nabi ikut apa yang Umar kata, jom, rebel. Okey, kau dapat masuk Mekah. Nanti bila nak balik Madinah, kau nak berjalan mundur, kau meninggalkan tempat musuh ke? Kan?
Okay, kita perang. Tapi kau balik nanti, balik ke Madinah. Kau nak balik macam mana? Kau nak cakap orang Makkah, okey kami balik dulu ya, kami balik dulu. So, tindakan Nabi sangat tepat. Bila dia buat gencatan senjata, mereka balik ke Madinah dalam keadaan selamat tanpa perlu risau musuh nak serang hendak dari belakang. Kalau kita lah disuruh buat keputusan waktu tu, apa kita buat? Habis bertempur. Berapa kali dalam peristiwa itu pasti bertempur? Banyak kali. Tapi sengaja Allah buat begitu. Supaya dapat highlight. Inilah hasil tangan Nabi membentuk masyarakat, orang-orang beriman yang ada tanda sujud. Kesan sujud pada kehidupan masing-masing. Itu bukti menang. Bukan sekadar, aku berprinsip ni, tapi tegas tak bertempat, tak pandang jauh, tak pandang kebaikan untuk orang ramai, hanya untuk diri sendiri. Itu tak betul. Tegas bukannya berdegel. Tu kena carilah bahasa Jawa. Berdegel tu tak nak berganjak. Dia cakap lah, tak pedulilah betul ke salah ke, baik untuk orang ke tak baik ke. Tak, Nabi bukan tegas begitu. Tapi dia firm dan bawa manfaat pada ramai manusia. Tak kala kita melihat keputusan Nabi sebagai tidak tegas, itulah ketegasan sebenar. Yes, ketegak. Berdegel ni ketegak. Gitu. Wallahualam. Ustaz, soalan Puan Rosmas. Persamaan ayat At-Taubah 73 dengan At-Tahrim ayat 9, adakah berbeza dari sudut konteks atau bagaimana? Baru sudah saya jawab. Oh, okey. Yes. Okey, baik. Barakallahu fikum. Rasanya dah tak ada soalan. FB pun tak ada. Masa pun dah lebih. Barakallahu fikum sekali lagi Ustaz dan semua sahabat yang meluangkan masa. InsyaAllah kita jumpa di dalam kuliah yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Tini. InsyaAllah malam ni insyaAllah ada kelas Ustaz Zahiruddin. Senin minggu pertama insyaAllah. Nanti Kak Iza confirm balik, Kak Syeda confirm balik dengan Ustaz. Kalau ada Kak Iza iklankan. Okay, terima kasih semua. Kak Iza tutup ya.